Baik, hadirin mukminin. Maka sebab itu kita tak boleh beralasan dengan takdir. Kita tak boleh beralasan perbuatan apa yang kita lakukan ni dengan alasan takdir. Kerana di sana kita ada ruang untuk memilih. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi suruh kita berusaha, Nabi suruh kita berikhtiar, Nabi suruh kita pulun untuk melakukan sesuatu yang baik. Seperti mana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah, al-mu'minul qawi, al-mu'min al-qawi, seorang beriman yang kuat, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin ad-dha'if. Seorang yang beriman yang kuat, khairun wa ahab, lebih baik dan lebih dicintai ilallah, oleh Allah, kepada Allah. Allah lebih suka, sayang, cinta orang mukmin yang kuat, minal mu'minin, daripada orang mukmin ad-dha'if, yang lemah. Hadis Muslim. Allah lebih suka seorang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Maka Nabi SAW kata ihris, berusahalah. Nabi kata berusahalah. Oleh kerana Allah menyukai orang mukmin yang kuat. Kuat di sini selalu kita tengok orang terjemah kuat dari sudut fizikal, kuat tubuh badan. Tapi sebahagian ulama kata al-mu'min al-qawi, dia merujuk kepada kekuatan iman. Pasal dia guna perkataan al-mu'min al-qawi, orang beriman yang kuat. Jadi tajuknya itu bercakap tentang kekuatan iman. Kalau kita nak faham dengan betulnya, dia merujuk kepada seseorang yang kuat imannya. Kan mungkin kadang-kadang fizikal dia lemah tapi iman dia kuat. Ada juga orang yang fizikalnya kuat, iman dia lemah. Tubuh badan dia kuat, sehat, tapi iman dia lemah. Kan? Contoh macam salatul jamaah. Ada orang yang lemah, fizikal dia dhaif, uzur, tetapi iman dia kuat. Dia datang menyahut panggilan seruan azan. Dia tidak meninggalkan salatul jamaah. Itu tanda iman yang kuat. Walaupun mungkin kita tengok dari sudut penampilan dia, fizikal dia dhaif. Jadi yang mana Tuhan suka? Of course lah yang terbaik seorang yang kuat, seorang yang sehat, seorang yang mantap iman dia, kuat iman dia, kukuh iman dia. Tetapi dalam konteks ini kita nampak bahawa yang dibincangkan itu ialah kekuatan iman. Kadang-kadang ada orang kita nampak tua, uzur, tapi kuat iman dia, kuat amalan dia, kuat semangat dia, kukuh akidah dia, berbanding orang yang mungkin kita tengok sihat, fizikal dia kemas, kan? Sebab itu tuan-tuan, nikmat kesihatan ni akan disoal oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu nasihat saya lah kepada mereka yang menjaga kesihatan ni, orang yang bersukan, orang yang pergi gym, orang yang aktif di dalam kehidupan riyadhah, sukan ni kan, sukan apa semua ni memang tuntutan agama. Agama suruh kita sihat. Agama tak sukalah kita kehidupan yang yang tak sihat ni kan. Tapi saya sedikit ingatan untuk diri saya dan semua kita. Tuan-tuan, Allah bagi nikmat banyak kat kita. Pagi ni hujan kan, kita ada nikmat, kita boleh main, ada kereta. Kereta tu Allah Ta'ala bagi.
Damailah masjid, naik kereta kalau hujan kan. Esok Allah Ta'ala akan tanya benda-benda yang mudah, simple. Kita nak jawab apa? Kita gunakan kereta itu merata tempat kita sampai. Orang habaq kata ada kedai makan sedap dalam hutan, pi. Bersusah payah. Orang habaq tak mana ada tempat seronok, pi. Tak salah, saya tak kata salah, tak salah. Benda halal, benda harus, boleh pergilah. Kan? Allah Subhanahu wa taala pun kata, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi minat thayyibat." Jangan kamu mengharamkan sesuatu yang aku halalkan. Nikmati. Itu semua adalah kurniaan Allah kepada kita. Kan? Dan Allah Subhanahu wa taala pun sebut, "Wa inna li zawjik wa inna li nafs wa inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan." Nabi kata kepada Tuhan, "Wa inna li rabbika 'alaika haqq." Tuhan kamu mempunyai hak. "Wa inna li nafsika 'alaika haqq." Diri kamu juga ada hak. "Wa inna li zawjika 'alaika haqqan." Suami isteri hak masing-masing, hak isteri, hak anak-anak dan semua ada hak. Tapi saya tuan-tuan, ini sebagai muhasabah bila kita sebut tentang takdir. Allah takdirkan baik untuk kita, banyak kebaikan. Kan? Sebab ada satu kata-kata yang patut kita ingat dan tuan-tuan pun patut jadikan ini sebagai apa? Amaran, warning. Apa-apa sahaja nikmat yang tidak mendekatkan kita kepada Allah, itu ialah bala dan musibah. Disebut hal ini untuk mengingatkan kita, apa-apa sahaja yang tuan-tuan dan saya mendapat nikmat harta benda, nikmat kesihatan, nikmat masa, nikmat ini tidak mendekatkan kita, tidak membawa kita dekat kepada agama dan Allah, maka itu bukan nikmat, tetapi itu ialah bala, itu ialah musibah. Yang dikatakan nikmat itu apa dia? Sesuatu yang apabila Allah mengurniakannya kepada kita, dia semakin membawa kita dekat kepada Allah. Itu baru nikmat. Itu real nikmat. Itu nikmat yang betul dan benar. Itu hakikat nikmat. So bila tuan-tuan dapat kesihatan, dia mendekatkan tuan-tuan kepada Allah. Dia mendekatkan tuan-tuan dengan ibadah. Itu nikmat. Tapi kalau tuan-tuan diberikan kesihatan, dia tidak mendekatkan tuan-tuan dengan Allah, itu ialah musibah. Sebab itu bila orang tanya Nabi, apa itu istidraj? Tuan-tuan bisa dengar kan perkataan istidraj? Apa dia itu istidraj? Istidraj ialah seseorang yang diberikan nikmat, dikurniakan nikmat, tetapi dia menggunakan nikmat itu ataupun dia mendapat nikmat itu dalam keadaan dia melakukan penderhakaan dan kemaksiatan kepada Allah. Itu nak beza orang yang dianugerahkan nikmat dengan Tuhan redha dengan orang yang dianugerahkan nikmat yang Tuhan murka. Macam mana kita nak membezakan dua situasi ini? Kita nak kata dia ni Tuhan redha, dia ni Tuhan murka pada keadaan dia. Sebab tu saya kata tuan-tuan, al-mu'min al-qawi, orang beriman, iman, tajuknya iman. Nabi tak kata manusia yang kuat. Nabi tak kata al-insan al-qawi. Tapi Nabi kata al-mu'min, artinya tajuknya tentang iman. Sebab tu kadang-kadang ada orang badan dia kuat, fizikal dia kuat, tapi bila kena musibah, dia marah dekat Allah. Dia petikai takdir Allah. Ada orang yang lemah, Allah uji dia, ini ujian saya ustaz, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi dia.
Sabar ni dia tak letak kepada, pasal tu kadang-kadang tuan-tuan tengok orang yang kuat ni duk kau nak tumbuk lah. Kan? Temperature baran. Pasal tu Nabi sebut orang yang kuat ni bukan laisal mu'min, laisal qawi. Nabi kata bukanlah yang dikatakan kuat itu bisur'ah. Bukanlah yang dikatakan kuat itu kuat dalam bertumbuk. Tetapi yang dikatakan dengan kuat itu yamliku nafsahu 'indal ghadab. Nabi kata bukanlah yang dikatakan kuat itu kuat dari sudut bertumbuk, berkelahi. Kita duk kata dia ni kuat dak. Nabi kata tak. Yang dikatakan kuat itu yamliku nafsahu 'indal ghadab. Seseorang yang menguasai dirinya ketika dia marah. Itu maksud kuat. Maksud dia tengah emosi, dia tengah marah, dia tengah hot temperature, dia boleh kontrol dia punya diri dia. Dia boleh kawal kemarahan dia. Itu yang dikatakan kuat. Nampak tak? Beza tu. Sebab itu hadirin mukminin, banyak kalau kita nak sebut, banyak. Kan? Sakit macam-macam sakit, tapi kuat dia nak pergi masjid. Itu maksudnya al-mu'min al-qawi. Ini perkara yang selalu kita sebut. Kan? Kita mungkin boleh jogging dan boleh khabat bukit apa semua. Itu tak memerlukan kekuatan. Nak naik bukit, nak berjoging, tak memerlukan kekuatan iman. Itu kekuatan fizikal. Ajak Tok Imam, jom naik bukit. Mungkin Tok Imam tak larat, tapi masjid tak tinggal. Itu beza. Kekuatan iman dan pasal itu saya kata hadis ni kekuatan iman. Dia berujuk kepada maksud kekuatan iman. Kekuatan iman. Kan? Baik.